Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noaini binti Muhammad Uthman. Nombor matrik 278221. Okey, saya akan teruskan dengan tajuk yang dipilih, iaitu Ar-Rahnu. Saya percaya ramai yang pernah dengar akan Ar-Rahnu ini. Tapi, tahukah anda maksud sebenar dan konsep di sebalik Ar-Rahnu? Apa kata kita sama-sama belajar dan fahamkan apa yang dimaksudkan dengan Ar-Rahnu? Ar-Rahnu adalah satu skim pajak gadai Islam yang berlandaskan syariah. Perkataan Ar-Rahnu adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu rahnu yang membawa maksud gadai. Objektif Ar-Rahnu adalah sama dengan pembiayaan peribadi, iaitu untuk mendapatkan wang tunai tetapi dengan mencagarkan emas. Sekurang-kurangnya peminjam tidak begitu terbeban sekiranya tidak mampu membayar semula pembiayaan kerana telah dicagarkan dengan emas. Kita sedia maklum bahawa sekarang Ar-Rahnu adalah semakin meluas, di mana bank dan koperasi juga ada menawarkan skim Ar-Rahnu. Apa yang untungnya, peminjam tidak dikenakan kadar keuntungan, sebaliknya hanya dikenakan upah simpan itu saja. Itu pun dengan cas yang minimum. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang juga menerangkan perihal gadai. Konsep Ar-Rahnu ini boleh dikatakan situasi win-win situation di antara pembiaya dan peminjam. Kerana pembiaya memegang emas hasil peminjam, manakala peminjam hanya akan mendapatkan wang tunai. Konsep Ar-Rahnu ialah berlandaskan kepada 3 kontrak, iaitu Qardul Hasan, Wadiah Yad Dammah dan Ujurah. Qardul Hasan dalam bahasa Melayu adalah pembiayaan yang tidak mengenakan apa-apa cas selain daripada pembiayaan yang telah diberikan. Tiada keuntungan yang boleh diambil oleh pembiaya terhadap peminjam. Yang kedua, Wadiah Yad Dammah, pembiaya bertanggungjawab menjaga emas yang dipajakkan. Jika berlaku sebarang kehilangan terhadap emas tersebut, pembiaya akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengganti semula emas tersebut dengan apa cara sekalipun. Sebab pembiaya merupakan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya sepanjang emas itu disimpan. Yang ketiga, Ujurah. Dalam kontrak Ujurah, pembiaya dibenarkan mengenakan sedikit cas sebagai upah menjaga emas yang dicagarkan. Dalam konteks Ar-Rahnu, Ujurah adalah upah simpan yang digunakan untuk melindung takaful, gaji pekerja, kos pentadbiran dan keuntungan kepada institusi pembiaya. Baiklah, saya akan teruskan dengan 9 kelebihan Ar-Rahnu berbanding pajak gadai konvensional. Kita sedia maklum bahawa pajak gadai konvensional mengenakan faedah yang tinggi sekiranya kita menyimpan emas di institusi pajak gadai konvensional. Okey, kita teruskan dengan 9 kelebihan Ar-Rahnu. Yang pertama, tidak mengenakan kadar faedah yang tinggi, iaitu faedah elak daripada unsur riba. Yang kedua, nilai gadaian adalah tidak merosot, wang lebihan gadaian dipulangkan. Yang keempat, emas yang disimpan adalah selamat, iaitu di bawah tanggungjawab penyimpan. Yang kelima, cas perkhidmatan yang rendah. Yang keenam, tidak unsur penipuan semasa membuat timbangan. Yang ketujuh, tempoh membayar balik yang munasabah. Seterusnya, pemberian notis kepada penggadai tentang upacara lelongan. Yang kesembilan, memberi nilai gadaian yang sepatutnya. Okey, kita akan teruskan dengan yang pertama, itu tidak menggunakan kadar faedah, iaitu elak daripada unsur riba. Perbezaan antara Ar-Rahnu dengan pajak gadai konvensional adalah pada perjanjian peminjam yang dikaitkan dengan situasi ganjaran dan bukan pada gadaian itu sendiri. Dalam perjanjian Ar-Rahnu, peminjam yang diberi tidak dikenakan faedah, iaitu riba, berbanding pajak gadai konvensional yang mengenakan faedah sebagai sumber hasil daripada pemberi pinjam dan ia diharamkan oleh Islam. Yang kedua, iaitu nilai gadaian tidak merosot. Nilai gadaian bagi barang yang ingin ditebus semula tidak berubah serta tidak berlaku penyelewengan. Tidak berlaku sebarang masalah di mana barang kemas seperti rantai emas apabila ditebus didapati kurang berat atau pendek daripada sebelum yang digadai. Contohnya, kiranya emas yang digadai adalah 9 gram semasa digadai. So, semasa diambil semula ialah 9 gram. So, tiada sebarang pengurangan gram ataupun lebihan gram. Yang ketiga, wang lebihan daripada gadaian dipulangkan. Sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan
membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian. Pemberi gadai akan dimaklumkan tentang barang gadaian yang terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan tersebut akan dikembalikan kepada orang yang punya emas ini. Ini berlaku kerana nilai pinjaman adalah jauh lebih rendah daripada nilai barang gadaian. Yang keempat, emas yang disimpan adalah dalam keadaan yang selamat. Semua emas yang disimpan dalam skim tersebut adalah selamat, di mana penerima gadaian akan menjamin pemeliharaan dan bertanggungjawab ke atas barang kemas yang diberi oleh pemberi gadaian. Dengan ini, pemberi gadaian tidak perlu risau dengan masalah pemeliharaan dan penjagaan barang kemas mereka sepanjang ia berada di pihak penerima gadaian. Cas perkhidmatan yang rendah. Bagi cas perkhidmatan, semua pengurusan Ar-Ranu melibatkan kos dan risiko yang rendah jika dibandingkan dengan pajak gadai konvensional. Pajak gadai konvensional menawarkan cas yang terlalu tinggi dan ada juga sebilangan token pajak gadai konvensional yang menerima atau meminta wang pendahuluan daripada penggadai walaupun akta melarang kegiatan tersebut dilakukan. Yang keenam, tidak unsur penipuan semasa membuat timbangan. Pemberi gadaian juga tidak perlu risau dengan penipuan yang sering berlaku semasa timbangan dibuat. Ini kerana dalam Ar-Ranu tidak akan berlaku sebarang unsur penipuan semasa timbangan dibuat dan nilai timbangan yang jelas akan ditunjukkan kepada pemberi gadaian semasa gadaian dilakukan. Yang ketujuh, tempoh membayar balik yang munasabah. Ar-Ranu juga merupakan sebuah pajak gadai Islam yang boleh bertolak ansur dengan pelanggannya sekiranya dalam tempoh membayar balik wang pinjaman yang telah dipinjam. Tempoh membayar balik yang dikenakan adalah munasabah dan boleh diterima pakai oleh semua pihak. Tidak seperti sesetengah pajak gadai konvensional yang kadang meminta wang tambahan daripada pemberi gadaian sekiranya pemberi gadaian ingin melanjutkan tempoh pembayaran balik pinjaman mereka. Yang seterusnya, pemberian notis kepada penggadai tentang upacara lelongan. Pihak penerima gadaian akan memberi notis kepada pihak penggadai sekiranya barang gadaian mereka tidak dilalung dalam tempoh masa membayar balik untuk mereka telah habis. Tempoh bayaran balik adalah dimaklumkan kepada orang yang menggadai barang tersebut sebelum mereka mengadakan upacara lelongan. Dengan ini, pihak pemberi gadaian akan mengetahui bahawa tempoh masa membayar balik yang diperuntukkan untuk mereka telah habis dan barang gadaian mereka akan dilelongkan. Yang terakhir adalah memberi nilai gadaian yang sepatutnya. Perkara ini sering berlaku dalam pajak gadai konvensional di mana ia berlaku kerana akta pemegang pajak gadai tidak menetapkan nilai tara atau kriteria untuk menilai gadaian berkenaan. Dalam Ar-Ranu, penerima gadaian akan memberi nilai gadaian yang sepatutnya dengan barang gadaian yang digadai oleh penggadai. Daripada ke-9 kelebihan Ar-Ranu, kita sedia maklum bahawa Ar-Ranu adalah lebih baik daripada pajak gadai konvensional di mana pajak gadai konvensional adalah menetapkan kadar faedah yang tinggi dan pastinya akan menguntungkan orang yang akan menggadaikan emas. Sekian, terima kasih.